Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sarawak Decide. Saya Syira Abang Mansur, di mana hari ini saya akan memperkenalkan kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di bawah Parlimen P209 Julau, terkenal dengan penanaman dan pengeluaran hasil lada mereka. Ini dia DUN N48 Meluan. Kalau ke Pekan Julau, kita dapat lihat di sana terdapat sebuah replika lada, menunjukkan bahawa komoditi lada merupakan hasil tanaman utama bagi kegiatan pertanian rakyat di sana. Satu fakta menarik mengenai Julau ialah daerah ini merupakan antara daerah di Sarawak yang mempunyai bilangan rumah panjang yang terbanyak, iaitu terdapat 150 buah rumah panjang di daerah ini sahaja, dengan majoriti penduduk ialah Iban dan Cina. DUN Meluan pada PRN 10 tahun 2011 telah dimenangi oleh Wong Judat mewakili Barisan Nasional dengan undian sebanyak 4,615 menewaskan John Brian Anthony Jeremy Guang mewakili Parti Keadilan Rakyat PKR dan Ambrose Labang Jamba mewakili Parti Kebangsaan Sarawak SNAP dengan majoriti kemenangan sebanyak 1,642 undi. Manakala PRN 11 pula menyaksikan pertembungan 4 penjuru di antara calon-calon baru ketika itu, iaitu Roland Duat Jubin mewakili Barisan Nasional, Eli Lawai Ngalai calon bebas, Semana Sawang mewakili Parti Keadilan Rakyat PKR dan Remigis Noel ataupun Jerry Clement juga calon bebas, dan kemenangan diraih oleh Roland Duat Jubin dengan majoriti kemenangan sebanyak 677. Saya nak kongsikan mengenai satu tarikan di DUN Meluan, sebuah warisan yang ditinggalkan di kawasan ini terletak di Nanga Meluan, iaitu Kubu Bruk. Kalau anda berkesempatan singgah ke Nanga Meluan, anda boleh singgah ke Kubu Bruk ini, terletak hanya 26 km dari Pekan Julau, iaitu kira-kira 30 hingga 35 minit perjalanan untuk sampai ke sini. Kubu Bruk ini, untuk pengetahuan anda, dibina pada tahun 1935 semasa era pemerintahan keluarga Bruk. Ia didirikan sebagai pusat pentadbiran serta mengawal kehadiran musuh ketika itu. Jadi kalau kita dapat lihat struktur binaan bagi bangunan bersejarah ini dibina menggunakan kayu belian, di mana di setiap dinding atas terdapat beberapa lubang kecil untuk meletakkan muncung senapang yang juga dijadikan tempat mengintai musuh. Selain daripada pusat pentadbiran, Kubu Bruk juga dijadikan sebagai pusat pendidikan sebelum dipindahkan ke Pekan Julau dan juga mahkamah tempat untuk membicarakan pesalah dan menjatuhkan hukuman. Pembinaan Kubu Bruk ini telah menyumbang kepada kewujudan sekolah yang kini dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Nanga Meluan, yang membolehkan penduduk menghantar anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan di kawasan ini. Kubu ini telah disenaraikan dalam Gazet Sarawak pada tahun 2008 di bawah Ordinan Warisan dan Kebudayaan Negeri Sarawak 1993, menjadikan ia salah satu tempat tarikan pelancongan di kawasan ini. Jadi sebagai tempat tarikan pengunjung, sebuah jambatan telah dibina untuk manfaat penduduk setempat maupun pengunjung yang datang. Jambatan ini dikenali sebagai Jambatan Nanga Meluan. Bakal siap sepenuhnya akhir tahun 2021. Jambatan Nanga Meluan bernilai 10 juta ringgit ini bakal memendekkan jarak perjalanan dari kawasan Ulu Kanuit dan memanfaatkan penduduk dari 12 buah rumah panjang di sekitarnya. Pembinaan jambatan ini juga dijangka akan membawa masuk lebih banyak pembangunan seperti bekalan elektrik, air bersih, pembinaan menara telekomunikasi dan sebagainya. Malah pembangunan ini sudah pun dilaksanakan dari awal lagi di kawasan ini, di mana kita dapat lihat inisiatif kerajaan negeri melalui SARES, iaitu Skim Bekalan Elektrik Alternatif Luar Bandar Sarawak, telah dibawa masuk untuk membekalkan elektrik dari kuasa solar ke semua rumah di kawasan Meluan ini.
Setakat 2021, sebanyak 24 buah rumah panjang di Dun Muluan telah menikmati bekalan elektrik 24 jam melalui skim ini. Kini, 3 projek di bawah skim bekalan elektrik luar bandar BELB sedang giat dijalankan di mana siapnya kesemua projek pembekalan elektrik ini nanti 100% rumah panjang dan kampung di daerah Julau akan menerima bekalan elektrik 24 jam dan meringankan beban keuangan penduduk yang sebelum ini bergantung dengan alternatif lain untuk menjana bekalan elektrik. Selain itu, kemudahan penting seperti Wi-Fi juga kini disalurkan kepada penduduk di kawasan pedalaman menerusi pemasangan perkhidmatan Wi-Fi menggunakan teknologi satelit Very Small Aperture Terminal VSAT sebanyak 3 unit di Dun Meluan dengan kerjasama Lembaga Multimedia Sarawak SMA. Salah satunya terletak di kawasan Rumah Aci Nanga Beladian Lasi Julau pada pertengahan Februari 2021. Perkhidmatan Wi-Fi menggunakan teknologi VSAT ini mampu memberi capaian jalur lebar selaju 25 Mbps dengan jarak capaian sejauh 30 meter. Kemudahan telekomunikasi ini sangat praktikal sebagai penyelesaian sementara masalah telekomunikasi di kawasan yang tidak ada perkhidmatan rangkaian mudah alih seperti di kawasan Dun Meluan ini. Lain-lain yang dapat kita lihat termasuk naik taraf jalan dan jalan ke kawasan rumah panjang yang sedang giat dijalankan dengan peruntukan sebanyak RM200,000. Semua perkembangan yang telah saya kongsikan ini merupakan antara inisiatif untuk memastikan rakyat di Dun Meluan juga menikmati pembangunan seperti di kawasan-kawasan lain. Dan banyak lagi perkembangan yang kalau anda datang ke sini, anda akan dapat lihat perbezaannya dari dulu hinggalah sekarang. Teruskan menonton kami di TVS saluran 122 untuk mengetahui lebih banyak lagi perkembangan Dun lain di episod seterusnya. Saya Syira Abang Mansur, jumpa lagi di Sarawak Decides. Hai, terima kasih kerana menonton Sarawak Decides. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah ini dan juga klik video di sebelah sini untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung pilihan raya Negeri ke-12 di Sarawak.